Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung kembali pelajaran kita iaitu 2.3 organ utama transpirasi. Okey, daun sebagai organ utama transpirasi. Di sini cikgu nak highlightkan perkataan transpirasi. Okey, kita kena faham dulu apa maksudnya perkataan transpirasi. Okey, transpirasi dalam buku ni kata transpirasi adalah proses kehilangan air. Proses di mana tumbuhan tu hilang air dalam bentuk wap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Jadi senang kata, transpirasi itu proses pokok tadi kehilangan air tapi dalam bentuk wap air. Transpirasi ni berlaku kat mana? Dalam pokok tu di bahagian mana? Transpirasi berlaku di bahagian batang, bunga. Batang, bunga dan 90% transpirasi itu sebenarnya berlaku melalui daun. Okey, lagi sekali transpirasi itu berlaku di batang, bunga dan daun. Tapi dalam tiga-tiga organ tadi, daun adalah yang paling utama tempat berlakunya transpirasi, iaitu sebanyak 90%. Okay, kalau kita zoom semula, daun itu di bahagian mana? Iaitu di bahagian bawah daun, iaitu melalui liang stoma. Liang stoma, dan liang stoma ni kebanyakan yang ada di bawah daun. Okay, kita tengok sini gambar rajah 2.7. Okay, laluan air. Transpirasi ni proses kehilangan air. Proses kehilangan air. Air ni dihilang dalam bentuk wap air. Kita tengok gambar rajah 2.7. Okey, kita tengok ini. Yang nombor 1. Akar menyerap air daripada dalam tanah. Akar menyerap air daripada dalam tanah. So, proses kemasukan air ke dalam tanah ini adalah berlaku secara osmosis. Proses penyerapan air ke dalam akar tumbuhan adalah berlaku secara osmosis. Okey, air dalam akar dia akan masuk ke dalam xilem. Dalam akar ada xilem kan? Okey, masuk ke dalam xilem pada akar. Kemudian seterusnya pergi ke bahagian batang. Pergi ke bahagian batang. Di batang juga ada xilem. Jadi air itu akan lalu ikut xilem lah. Dan xilem pada batang tumbuhan mengangkut air ke atas. Dan seterusnya sampai kepada daun. Ni 2, ni 2, ni 3. Seterusnya sampailah ke daun. Di daun, air tadi dia akan masuk ke dalam urat daun. Dalam urat daun ada xilem dan phloem. So, urat daun mengangkut air ke daun. Dalam urat daun tu ada xilem dan phloem. Boleh refer balik ke rata rentas daun. Dan yang keempat, air akan tersejat ke atmosfera melalui liang stoma yang berada pada daun. So, ini adalah laluan air. Laluan ya. Okey, inilah yang dikatakan transpirasi ni, dia punya urutan pergerakan air tadi. Okay, kita boleh tengok kat sini. Kita boleh tengok zone aktiviti. Buktikan stoma daun merupakan tempat utama berlakunya transpirasi stoma pada daun. Anda boleh menyediakan susunan radar seperti rajah 2.8. Ini adalah satu eksperimen yang sangat simple. Kita ambil batang sadari. Batang sadari ni ada banyak dekat kedai runcit. Batang sadari ni kita rendamkan dalam larutan pewarna iosin. Pewarna iosin ni pewarna yang berwarna merah. Kalau kat rumah kita boleh gunakan pewarna merah lah. Kita rendamkan katalah dalam beberapa minit. Selepas beberapa minit, kita akan boleh lihat daun sadari ni akan bertukar menjadi warna merah.
Okey, ini menunjukkan yang air tadi telah digerakkan daripada bawah sampailah ke atas, sampailah ke daun tadi. Menunjukkan yang adanya pergerakan air. Dan air tadi akan terlepas ke atmosfera. Okey, air tadi bila dah sampai ke daun, daun tadi akan membebaskan air yang berlebihan. Sebenarnya tumbuhan ni dia akan membebaskan air tu. Air itu adalah air yang berlebihan. Air yang dia dah tak perlukan, dibebaskan. Dan proses itulah kita panggil transpirasi. Okay, cikgu nak tunjukkan satu lagi gambar rajah ni. Okay, ni. Yang ni dia transpirasi. Okay, transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap-wap air melalui stoma pada daun. Okay, asalnya dia diserap oleh akar, masuk ke batang, terus ke daun, sampai ke daun dia akan dibebaskan ke atmosfera. Itu dalam bentuk wap-wap air. Proses inilah yang dinamakan transpirasi. Kalau kita nak tengok proses transpirasi ini dengan lebih jelas, kita boleh ambil satu tumbuhan yang berpasu, kemudian awak tutupkan daun tumbuhan berpasu tadi dengan plastik luksinar. Kemudian letakkan di tempat yang bercahaya ataupun bawah cahaya matahari. Lepas beberapa minit, bila awak datang balik ke pokok tadi, awak akan boleh dapat lihat ada banyak wap-wap air terkumpul dalam plastik luksinar ini. Awak boleh nampak plastik luksinar ni, awak nampak akan basah. Ini menunjukkan yang tumbuhan tadi telah melakukan transpirasi. Kalau kita tak letakkan plastik yang luksinar ni, kalau kita tak letakkan plastik ni, kita tak akan nampak wap air tu. Sebab mata kita memang tak boleh nampak wap air tu. Jadi cara nak bagi nampak, nak nampakkan wap air tu, kita tutuplah tumbuhan tadi dengan plastik luksinar. Jadi awak boleh rasa lembap, dia basah. Dia akan banyak tumpuk-tumpuk air kat dalam ni. Menunjukkan yang tumbuhan ini telah pun melakukan transpirasi. Okey. Cikgu harap awak semua jelas dengan transpirasi ni apa dia. Okey, mengapakah transpirasi penting pada tumbuhan? Mengapakah transpirasi diperlukan dalam tumbuhan? Okey, yang pertama. Transpirasi membolehkan akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral daripada tanah. Disebabkan berlakunya transpirasi di daun, ini membolehkan tumbuhan tadi menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Tanah ini adalah sumber air dan juga sumber garam mineral. Okey, tanah adalah sumber air dan garam mineral. Jadi bila pokok tadi buat transpirasi, secara tak langsung pokok tadi akan menyerap air dan garam mineral. Jadi tumbuhan tadi dapatlah air dan juga garam mineral. Jelas ya? Yang kedua, air meresap. Okey, nombor 2 ni cikgu nak ringkaskan macam ni lah. Bila tumbuhan tadi buat transpirasi, bila tumbuhan tadi melakukan proses transpirasi, sebenarnya dia akan memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan. Bila tumbuhan tu buat transpirasi, secara tak langsung tumbuhan tu akan jadi sejuk. Tumbuhan juga macam manusia, macam haiwan, kita tak boleh terlalu panas. Bila terlalu panas, mungkin enzim dalam badan organisma tadi akan musnah ataupun ternyah asli. Begitu juga dengan tumbuhan. Jadi dia perlukan satu proses yang menyejukkan badan dia. Apakah proses untuk tumbuhan tadi menyejukkan badan dia? Tumbuhan tadi terpaksa melakukan proses transpirasi. Kenapa? Kenapa bila dia buat transpirasi dia sejuk? Kenapa tumbuhan tadi bila buat transpirasi dia sejuk? Sebab ingat bila tumbuhan tadi buat transpirasi, saya padam ni. Bila tumbuhan tadi buat transpirasi, transpirasi dia keluarkan wap air kan, dia keluarkan air kan. Transpirasi tadi dia mengeluarkan air. Bila air dikeluarkan, secara tak langsung haba juga keluar. Sebab haba tu ada dalam air. Jelas Bila tumbuhan tadi mengeluarkan air, bermaksud tumbuhan tadi juga mengeluarkan habanya bersama-sama dengan air.
Jadi bila air tersejat, dia akan sejuk sebab haba yang ada dalam air juga tersejat keluar. Haba ada dalam air. Jadi bila air tersejat, tumbuhan tu akan sejuk sebab haba tu dah keluar ikut air. Okay, yang ketiga. Nombor 3. Poin yang ketiga ni dia ada persamaan sikit, ada sangkut paut dengan poin nombor 1, lebih kurang lah poin yang sama jugalah. Transpirasi menghasilkan satu daya tarikan untuk menggerakkan air dan garam mineral secara berterusan di dalam salur xilem daripada akar sampailah ke semua sel tumbuhan. Dengan adanya transpirasi akan ada satu daya tarikan dalam tumbuhan untuk menarik air dan garam mineral melalui salur xilem daripada akar sampailah ke seluruh bahagian pokok. Okey, tadi kita dah cakap kan, tadi cikgu dah bagi tahu tumbuhan tadi menyerap air dan garam mineral. Tumbuhan tadi menyerap air dan garam mineral. Tapi bila sampai dekat daun, tumbuhan tadi hanya membebaskan air saja. Garam mineral akan digunakan oleh daun. Ingat tumbuhan tadi dia tak keluarkan garam mineral, dia hanya keluarkan air saja. Padahal garam mineral tu larut dalam air. Jelas di sini, garam mineral larut dalam air. Tapi bila sampai dekat daun, air saja yang keluar. Garam mineral tertinggal di dalam daun untuk kegunaan daun. Tapi kalau haba tadi haba ada dalam air. Dan haba tu akan keluar melalui air untuk memberi kesan penyejukan. Okey, ini adalah kepentingan transpirasi. Okey, jadi nota nanti awak buat macam ni lah. Awak tulislah kat sini maksud transpirasi tu apa dia. Maksud, organ utama berlakunya transpirasi di daun itu sebanyak 90%. Laluan air yang ni lah 1, 2, 3, 4. So, inilah buat laluan air buat anak panah. Fungsi transpirasi ada 3 tadi kan? 1, 2, 3. Ikut buku teks. Okey, transpirasi. Proses kehilangan air daripada tumbuhan tadi, dia ada faktor-faktor yang menentukan sama ada pokok tadi menghilangkan air ataupun tidak. Sama ada air yang dihilangkan tu banyak ataupun sedikit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nanti kita tengok. Faktornya ada di muka surat. Okey. Faktornya adalah keamatan cahaya, kelembapan relatif, suhu dan pergerakan udara. Okey, tulis kat sini ya. Keamatan cahaya. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. So, salin nyanyi. Kelembapan relatif. Semakin rendah kelembapan relatif udara, semakin cepat uap air tersejat. Okey, salin macam ni. Kelembapan relatif udara, penerangannya, semakin rendah kelembapan relatif udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Nanti kita akan huraikan di topik yang akan datang. Suhu. Semakin meningkat suhu, semakin meningkatnya kadar transpirasi. Ini hubungannya. Semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar transpirasi. Awak salin yang ni. Suhu, lepas tu penerangan dia. Pergerakan udara. Semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Kalau awak letakkan pokok tadi di bawah kipas dengan tujuan untuk menyejukkan pokok tadi, sebenarnya pokok tadi akan mengeluarkan lebih banyak uap air dan menyebabkan dia lebih cepat layu. Dia tak macam manusia. Kalau manusia kita panas, kita duduk bawah kipas. Tapi kalau tumbuhan, kita tak boleh sejukkan dia. Kita tak boleh letak kipas angin dekat dia. Sebab kalau kita letak kipas kat dia, lagi banyak dia akan hilangkan uap air. Dan apabila uap air banyak keluar, tumbuhan tadi akan menjadi cepat layu. Berbeza dengan manusia dan juga haiwan.
Okey. Alat pengukur. Alat apakah yang kita boleh ukur untuk mengetahui tahap banyak mana tadi tumbuhan tadi telah kehilangan air? Kita boleh menggunakan alat yang kita namakan potometer. Juga saya akan huraikan kemudian. Okey, potometer tu macam mana alat dia? Macam ni lah. Inilah rupanya susunan radas potometer. Okey, awak tulis saja potometer. Jadi untuk bahagian pertama ni awak selesaikan dulu nota ni.